主内弟兄姐妹平安，Shalom， saudara-saudari dalam Kristus， 感谢主，我们还可以线上的一起敬拜赞美聚会。Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa bersama-sama secara online memuji, menyembah dan beribadah. 我们已经听了很多， kita sudah dengar banyak， 学到的也很多， belajar juga banyak。 我们也是要去行， kita juga harus melakukannya。 因为出于神的话是大有能力的， karena firman itu sangat besar kuasanya。 圣经教导我们， 圣经都是神所启示的， 与道理， 读者使人归正， 教导人学义都是有益的。 Di Timotius, kitab Timotius mengajarkan kita segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita. Mengajar apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 所以呢，我们要继续努力的学习。 Mari kita sama-sama bertekun belajar. 我们也是要祷告， kita juga berdoa， 为国家祷告， berdoa untuk bangsa dan negara， 为我们四周围的人祷告， berdoa untuk orang-orang di sekitar kita， 为我们家人祷告， kita juga berdoa untuk keluarga kita。 上帝与我们同在， Tuhan beserta dengan kita， 他一直都在， dia selalu ada beserta dengan kita。 所以我们要一直的继续努力的读经祷告， tetap kita bertekun untuk belajar firman Tuhan dan berdoa。 今天早上我们要开始崇拜会， pagi ini kita akan mulai ibadah pagi ini。 我们要一起的站起来， kita mau sama-sama bangkit berdiri。 我们要用主祷文来开始今天早上的崇拜会。 Dengan doa Bapa kami, kita akan mulai ibadah pagi ini。 来，我们一起sama-sama kita berdoa。 我们在天上的父， 愿人都尊你的名为圣， 愿你的国降临， 愿你的旨意行在地上， 如同行在天上。 我们日用的饮食， 今日赐给我们， 免我们的债， 如同我们免了人的债， 不叫我们遇见试探， 救我们脱离凶恶。 因为国度、权柄、荣耀， 全是你的， 直到永远。阿们。让我们张开口，举起手，向永生之主称谢，使赞美之泉流入每个人的心间。 让我们献出每个音符。
被杀的羔羊的生。城市，喜乐又代替了悲哀，赞美代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。我被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。主
十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全，赐下奇妙恩典。感谢你无比大爱，感谢你的很双手，宝血洗净我污秽，使我了解你完全包容赦免。神的要配得
主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺和我，你都细察。你也深知我一切所行。我手头上的话，里面有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去逃，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去逃？可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom， 亲爱的弟兄姊妹， Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah hari ini. 很高兴跟弟兄姊妹今天又能够见面。 Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Bersungguh Hati Terhadap Tuhan. 今天我讲到的题目是对神的真诚。 Kita melihat banyak orang yang dipakai Tuhan luar biasa di awalnya, 我们看见很多人是在前方面的时候被神所重用， namun pada akhir hidupnya 可是在生命的后面的时候， mereka tidak mengakhiri dengan baik, 他们没有很好的完成结束。 tidak finishing well katanya. 如果我们换句话说，没有好的结束。 Seorang tokoh yang bernama Robert J. Clinton, 有一个神的仆人叫做 Robert J. Clinton， dia meneliti tokoh-tokoh di dalam Alkitab baik perjanjian lama sampai perjanjian baru. 他研究在圣经里面的伟人，从旧约一直到新约， Dan hasil surveinya sangat mengejutkan. 他所做的结论非常的惊讶。 Dikatakan hanya 30% tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab itu mengakhiri hidupnya dengan baik. 他说，在圣经里面有30%的人是好的结束， Sementara 70% mereka tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. 可是有70%的人没有好的结束。 Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang raja yang bernama Asa. 那弟兄姊妹，今天我们要从一个皇帝叫做亚萨的皇帝学习。 Asa adalah contoh bagi semua orang percaya. 那这个亚萨是对一个信徒来，应该是一个榜样。 Sekalipun ia sudah melihat pembaharuan atau kebangunan rohani yang luar biasa, 虽然他看见很好的复兴，属灵的复兴， namun pada akhir hidupnya 可是在他的年终的时候， dia jatuh dari ketidaksetiaan kepada Allah. 他最后结束的时候是没有对神的忠心， Dengan kata lain, dia tidak lagi bersungguh hati terhadap Tuhan. 或者我们换句话说，他对神已经不是全心全意的了。 Nah, penting sekali bagi kita untuk bersungguh hati terhadap Tuhan. 那弟兄姊妹，我们对神的真诚是非常重要的。 Yang Tuhan ingin lihat pada diri kita, 神要在我们的里面所看见的， bukan kekayaan kita, 不是我们的财富， bukan kepandaian kita, 也不是我们的聪明， bukan jabatan kita, 也不是我们的地位。 tetapi yang Tuhan ingin lihat 弟兄姊妹，神所要看见的， adalah kesungguhan hati kita dari awal kita percaya kepada Dia 就是从我们起初开始相信他， sampai akhir hidup kita. 一直到我们生命的结束的时候， Tuhan ingin melihat bahwa hati kita tetap sungguh-sungguh kepadanya. 神要看见我们的心是真诚的对待他。 Nah, kita akan lihat ada 3 karakteristik atau 3 ciri orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. 那弟兄姊妹，我们要看一个人对神的忠诚是有3种类型的。 Kita akan baca di dalam kitab 2 Tawarik 我们要大家一起来看，在历代记第2章，历代记下 pasal yang ke-16 第16章 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 第7到第9节。 Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. 那时先见哈拿米来见犹大王亚撒，对他说：“因你仰赖亚兰王，没有依靠，
耶和华你的神。所以亚兰王的军兵脱离了你的手。故事人、路比人的军队不是甚大吗？战车、马兵不是极多吗？只因你倚赖耶和华，他必将你们交在你的手里。耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。你这事行的愚昧，因此你必有征战的事。 Dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 说耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的。 Nah, ayat ini selanjutnya berkata demikian, namun engkau telah berlaku bodoh. 这以后他又说：“你这事行的愚昧。” Kenapa dia berlaku bodoh? 为什么他是愚昧的呢？ Karena dia tidak bersungguh hati terhadap Tuhan. 因为他对神没有真诚的心。 Nah, kalau kita melihat kehidupan Raja Asa di awal-awalnya, 如果弟兄姊妹看，亚撒王以前他的生命， kita melihat Asa melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan dia bersungguh hati terhadap Tuhan. 亚撒以前所做的都是正确的，都是对神是正确的。 Dikatakan Asa menyuruh orang Yehuda untuk mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah-perintahnya. 说亚撒以前叫犹太人去依赖耶和华。 Pada saat itu sebelum Asa memerintah, 当亚撒以前还没有掌权的时候， orang sudah jauh dari Tuhan. 人们已经离开了 Tidak 神， lagi ada ajaran dari imam-imam. 所以有这些祭司们， Mereka mengalami kemerosotan yang luar biasa. 他们退化了很多， Mereka mulai meninggalkan Allah. 他们离开神。 Tetapi ketika Raja Asa memerintah, 可是当亚撒王开始领导的时候， mereka disuruh bersumpah orang Yehuda 犹太人他们要发誓， untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. 他们要寻求他们的祖宗的神，就是耶和华。 Kemudian Asa menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, 然后亚撒把所有拜偶像的都拿走， meruntuhkan tiang-tiang berhala, 把偶像的这些象征都把它给毁碎。 tugu-tugu berhala dihancurkan oleh Asa. 亚撒把所有的偶像都给 Bahkan 弄坏， dicatat Asa memecat neneknya dari ibu suri 包括亚撒把他的皇后把他们都给废 karena 了， neneknya membuat patung Asyera yang keji di hadapan Tuhan. 因为他做了对神面前是最不好的 Neneknya 偶像， dipecat, 所以他把他的祖母给， kemudian patung Asyera itu dihancurkan, ditumbuk 然后把这个阿希尔的这个偶像把它给弄 dan 碎了， dibuang ke Kidron. 丢到基督那里。 Terjadi satu pembaharuan yang luar biasa. 有一个很大的复兴， Terjadi revival. 很大的复兴， Terjadi pembangunan-pembangunan yang luar biasa. 发生了很多很多大的建筑， Nah, kemudian terjadi peperangan. 然后会有战争。 Ketika terjadi peperangan dengan Ethiopia, 当这个古时的战争的时候， jumlah pasukannya tidak sebanding. 他们的兵是不称的。 Kalau Asa hanya mempunyai sekitar 328.000 tentara, 如果古时有300个军队， sementara lawannya orang Ethiopia itu, Sera rajanya, 这个Sera王 mempunyai 1 juta tentara dengan kereta yang sangat luar biasa. 他有100万的兵装， 1 banding 3 tidak sebanding. 1比3，所以不能够比。 Tetapi ketika itu Asa mulai mengandalkan Tuhan. 因为阿撒他非常倚靠着神。 Mari kita baca di dalam kitab 2 Tawarik 14 我们来看在列代记下 ayat 第 yang 14章 ke-9 sampai yang ke-12. 第19到12节。 Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang, 1 juta orang, dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa.
Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Meresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang pun manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan perhatikan dikatakan ayat 12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. 有古斯王谢拉率军兵100万，战车300辆，出来攻击犹太人。到了玛丽莎，于是阿撒出去与他迎敌，就在玛丽莎的洗法谷彼此摆阵。亚撒呼求耶和华他的神说：“耶和华，唯有你能帮助软弱的，胜过强锋的。耶和华我们的神啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华，你是我们的神，不要容你胜过。”于是耶和华使古西人败在阿西和犹太人面前，古西人就逃跑了。 Ketika Asa berperang dengan Sera, raja Ethiopia itu, 当这个谢拉打仗的时候， tentaranya berhadap-hadapan, 他们的军兵现在互相的面对 tapi 面， kekuatannya tidak seimbang. 但是他们的战术完全不同， 300 lawan 1 juta. 因为300要打败100万， Dalam kondisi seperti itu, 在这样子的一个状况之下， Asa tidak mengandalkan jumlah pasukannya, 亚撒没有依靠他的兵， tapi dia mengandalkan Tuhan. 但是他所依靠的是耶和华， Dia bersandar kepada Tuhan. 他依赖着耶和华， Dikatakan demikian, 所以他这么说的， ya Tuhan, selain daripada Engkau, 说耶和华唯有你， tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. 能够帮助软弱的胜过强锋的。 Tolonglah kami, katanya. 然后他说：“求你帮助我们。 Dan ketika Asa bersandar meminta pertolongan Tuhan, ”当亚撒依靠神、求神帮助的时候， maka Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu. 所以这个古西人就战败了。 Jadi kita melihat di sini 弟兄姊妹，我们看在这里， kesungguhan hati Raja Asa 亚撒王的真诚， itu ditandai dengan dia bersandar kepada Tuhan atau dia mengandalkan Tuhan. 是从他能够依赖神那里能够看得见的。 Dia tidak mengandalkan kekuatannya, 他没有依赖着自己的 dia 能 tidak 力， mengandalkan pasukan dan kereta kudanya, 更没有依赖着自己的兵队，也没有依赖这个车 tapi 辆。 dia bersandar percaya kepada Tuhan adalah pertolongannya. 但是他所依赖的是耶和华，是他的帮助， Dan Tuhan memberikan kemenangan. 所以神也把这个胜利给他了。 Dan selanjutnya sampai 35 tahun kemudian, 一直到35年之后， Allah memberikan keamanan kepada Raja Asa ini. 所以神把这个安全、这个平安给亚撒王。 Nah, ketika dia sudah kuat, 当他现在已经有力了， dia punya harta yang banyak, 他现在有很多的财富了， dia mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. 开始没有再依赖神。 Nah, kemudian terjadilah pada tahun yang ke-36 terjadi peperangan lagi katanya. 在第36年的时候，又开始发生征战。 Nah, di sini kita melihat ya Allah menjadi marah kepada Asa 我们看神开始对亚撒王开始生气， karena Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. 因为亚撒现在已经不依赖神了。 Dulu ketika dia berhadapan dengan Raja Sera, 可是以前当他面对谢拉的时候， dia mengandalkan Tuhan. 他依靠着神， Tapi sekarang 但是现在 dia mengandalkan bukan Tuhan, 他所依赖的不是神， tapi dia mengandalkan harta bendanya. 而是他现在依赖的是他的财富了， Dia mengandalkan kekuatannya. 他依赖的是自己的能力， Tuhan menjadi marah. 所以神发怒了。 Kamu bodoh, katanya. 他说：“你这一次已经做错了。 Mari kita lihat
dalam ayat 2 Tawarik 16历代记书第16章 ayat yang ke-7 第7节， dikatakan demikian, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, kata kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itulah terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. 那时先见哈拿尼来见犹大王亚撒，对他说：“因你以仰赖亚兰王，没有仰赖耶和华你的神，所以亚兰王的兵脱离你的手。” Nah, kita lihat di sini terjadi peperangan antara Yehuda dengan Israel. 弟兄姊妹，在这里，犹太的兵跟亚兰的兵开始征战。 Nah, kemudian kita melihat Raja Asa mulai mengandalkan Raja Aram. 现在呢，亚撒王依赖的是亚兰王， Tuhan menjadi marah. 所以神发怒了。 Nah, sebelumnya kita lihat ke belakang pada pasal 16 ayat yang pertama. 我们现在看在16章第1节， Kita akan baca sampai ayat yang ketiga. Demikian, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. 亚撒36年，以色列王巴沙上来攻击犹大，修建拉玛，不许人从犹太王亚拉那里出入。于是亚撒从耶和华殿和王宫的仓库里拿出金银来，送与王大马色的亚兰王便哈达说：“你父曾与我父立约，我与你也要立约。现在我将金银送给你，求你废除你与以色列王巴沙所立的约，使他离开我。” Nah, ketika Raja Asa berperang dengan Raja Israel, 当他们开始战争的时候， dia tidak lagi meminta bantuan Tuhan. 他再也没有求神来帮助他。 Dia ambil harta dari rumah perbendaharaan Tuhan. 他现在从圣殿里把和皇宫的仓库里拿出来， Dia ambil emas dan perak dari perbendaharaan raja. 他把金银王的用的东西都拿出来了， Kemudian dia kirim ke Raja Ben-Hadad, Raja Aram. 然后他把这些东西都送给巴西的马色。 Nah, dia mengatakan ada perjanjian antara aku dan kamu. 他说：“我跟你要立约， Ada perjanjian antara ayahmu dan ayahku. 然后我的父也跟你的父立约。 Ini aku berikan emas dan perak buat engkau. 所以现在我把这个金银送给你， Mundurlah daripadaku, katanya. 说你要离去， Lawanlah orang Israel. 你要打以色列人。” Nah, kemudian kita melihat bahwa orang Israel dipukul mundur oleh Raja Asa melalui Raja Aram Ben-Hadad ini. 然后呢，我们就看见亚撒借着亚兰王的军，真的把巴沙给打败了。 Ketika hal itu terjadi, 当这件事情发生了之后， Tuhan mengutus Hanani pelihat itu dikatakan. 所以神就差遣他的仆人 Kemudian 哈拿尼找 Tuhan 他， marah kepada Asa. 所以就对亚撒说了。
Kamu tidak lagi mengandalkan Tuhan. 说你已经不再倚赖耶和华， Dulu engkau mengandalkan Tuhan, 说以前你倚赖的是耶和华， sekarang engkau tidak lagi mengandalkan aku. 但是现在你没有依靠我了。 Tuhan menjadi marah. 所以那个时候神非常的愤怒， Sejak saat itu, 也是从那个时候开始， tidak lagi ada keamanan. 已经再也没有平安了， Banyak terjadi peperangan yang luar biasa. 常常都发生征战。 Kenapa? 为什么呢？ Karena Asa tidak lagi bersungguh hati dengan mengandalkan Tuhan. 因为亚撒已经没有再依靠耶和华， Nah, banyak orang saudara, 所以很多的弟兄姊妹， dulu dia sungguh-sungguh terhadap Tuhan. 以前他对神真的是非常 Dia 认真， mengandalkan Tuhan. 他非常的仰望神。 Tapi setelah dia kuat, dia sukses, dia kaya, 当他成功了，当他有力量了，当他有财富了， dia mulai mengandalkan kekuatannya, dia mulai mengandalkan kekayaannya. 现在他所依靠的是他的力量、他的能力、 Dan 财富， mereka melupakan Tuhan dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. 他们就忘记耶和华，也没有再依赖他。 Dengan kata lain, hatinya tidak lagi melekat kepada Allah, 或者换句话说，他的心已经没有连着 tetapi 神， hatinya melekat kepada yang lain yang bukan Allah. 他的心现在连在已经不是神。 Nah, ini kita lihat Tuhan tidak senang. 弟兄姊妹，这件事情令到神非常的 Ada satu kesaksian, 有一个见证， ada seorang hamba Tuhan, 有一个神的仆人 dia bersama dengan istrinya, 跟他的妻子在一起， dia pergi ke satu kota yang tidak dia kenal, 然后他们就去到一个他们不认识的城市， kemudian dia tinggal di tempat itu. 他们就住在那里， Tidak ada orang Kristen yang dia kenal. 在那个地方没有认识的人， Dia sewa rumah, 他住了一个屋子， kemudian dia sungguh-sungguh doa puasa. 然后他在那里真诚的祷告、进食， Berminggu-minggu, berbulan-bulan dia doa puasa. 他已经好几个月都在那里进食祷告， Oh, dia mengandalkan Tuhan. 他非常依赖神。 Dan kemudian terjadilah sebuah jemaat yang luar biasa. 然后后来他建了一个很大的教会， Jemaat ini mulai bertumbuh, 他的会员也开始多了， banyak orang datang ke sana, 很多人到那个地方， beberapa orang kaya juga berjemaat di sana. 在那里有几个有钱的人也是住在Nah, 在那里聚会， kemudian 然后慢慢 dia mulai lupa kepada Allah. 他就开始忘了神， Ya, dia menikmati kekayaan yang Tuhan berikan kepada dia. 他开始能够享受到神给他的祝福， Dia mulai jarang puasa, 他现在已经很少进食， jarang lagi berdoa. 很少祷告， Ya, hidupnya foya-foya. 他的生活也开始浪漫浪荡， Akhirnya dia mengalami kejatuhan. 到最后他就退化了， Jemaatnya bubar. 他的会员全部散。 Nah, kenapa semua itu terjadi? 为什么会这样子呢？ Mula-mula dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 因为他起初非常的仰望神， Dia berdoa puasa, 他进食祷告， dia mengandalkan Tuhan. 他依赖神。 Tapi ketika dia kuat, sukses, jaya, 但是当他已经成功了，当他已经有能力了， dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. 他就没有再依赖神， Hatinya sudah melekat kepada harta. 他的心已经是依赖着财富， Makanya Tuhan izinkan dia mengalami kejatuhan. 所以神允许他跌倒。 Kalau kita mau berhasil, 弟兄姊妹，如果我们想要成功， kalau kita mau sukses, 如果我们想要成就， kita harus punya kesungguhan hati. 我们要有一个真诚的心， Kita bersungguh hati mengandalkan Tuhan 我们依赖着耶和华， dari awal 从一开始 sampai Tuhan memanggil kita 一 kembali. 直到神把我们叫回天家。 Nah, ini ada satu cerita 这里有一个故事， tentang Abraham Lincoln. 这里想到亚伯拉罕林肯， Ya, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Edna Medford. 有一个对他的研究， Nah, Abraham Lincoln itu disebut 他们称这个亚伯拉罕林肯， sebagai presiden terbaik Amerika sepanjang sejarah. 他们说这个亚伯拉罕林肯是在美国总统的历史里面，他是一个最好的。 Para ahli sejarah pun menyebutkan sebanyak 65 kali. 在这些历史家他们也说了65次的 Bahwa 话， Presiden Lincoln
adalah presiden yang terbaik dalam presiden Amerika. 他们说林肯是美国总统里面的最好一个总统。 Apa yang membuat Lincoln menjadi begitu luar biasa? 到底什么是令到林肯这样子受宠？ Ini ada satu cerita. 那这里有一个故事， Suatu hari seorang yang dekat dengan Lincoln, 有一天，林肯的朋友 dia berjalan melintasi kamar Presiden Lincoln di Gedung Putih. 他在白宫经过林肯的房间， Kebetulan pintunya sedikit terbuka. 正好那个时候他的门开了一点， Nah, dia dengar ada suara orang yang sedang berbicara. 他听见在里面有人在说话， Nah, karena penasaran, 因为他非常好奇， dia berhenti sejenak 然后他就停下来一下， dan mencoba melihat siapakah yang sedang berbicara itu. 他在看到底是谁在那里谈话。 Di sana dia melihat Presiden Lincoln 他那个时候看见林肯总统 sedang berlutut di samping tempat tidurnya 正在床边跪在那里， dan mengucapkan doa dengan sepenuh hati. 他正在全心真诚的祷告。 Doanya demikian. 他的祷告是这样子， Tuhan Yesus, 他说：“主耶稣， tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. 他说求主帮助我，叫我能够带领领导这么大的一个民族。 Tidak heran saudara, ”所以弟兄姊妹，我 Tuhan 们不好 memberikan 奇， hikmat kepada Lincoln. 所以神把这个智慧给林肯， Sama seperti dia memberikan hikmat kepada Salomo. 好像他把这个智慧给所罗门一样， Untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. 在那里带领一个很大的民族， Dan dia berhasil. 他成功了。 Semua itu karena apa? 这一切都是 Baik 为什么？ Salomo maupun Lincoln, mereka mengandalkan Tuhan. 不管是所罗门或者是林肯，他们都是依赖着神。 Nah, saudara mau berhasil? 弟兄姊妹，你想要成功， Andalkanlah Tuhan. 你要依靠神。 Ada contoh lain yang kita bisa pelajari. 还有其他的一个例子，我们可以学 Ini 习的。 mungkin Bapak Ibu sering kali dengar 这个可能我们也常常听见， tentang seorang tokoh yang bernama Josh Muller. 有一个人叫做 George Muller， Dia berkata demikian, 他曾经这么说的。 selama 70 tahun saya melayani Tuhan. 他说，在我70年服侍神的生 Dia 涯里， melayani anak yatim piatu. 他服侍的是这些孤儿， Itu ada sebanyak 10.000 anak yatim piatu yang dia asuh. 有10000个孤儿，他在那里抚养。 Dan dia tidak pernah melihat anak-anak kekurangan makanan. 他说，他从来没有看见这些孩子缺少食物。 Dia berkata demikian, 他这么说， kalau kita percaya kepada Allah, 他说，如果我们相信神， maka kita tidak perlu meminta kepada orang. 我们就不需要求人， Dan dia melihat 他自己能够看见。 Allah menyediakan semuanya itu. 神预备了这一切的一切， Kenapa? 为什么呢？ Karena dia tidak pernah mengandalkan manusia.因为 Dia hanya mengandalkan Tuhan. 因为他从来没有依靠人，他所依靠的是神。 Nah, itu yang pertama. 那弟兄姊妹，这 Orang 是 yang 第一。 bersungguh hati adalah orang yang bersandar kepada Tuhan atau mengandalkan 一 Tuhan. 个真诚的人一定是依靠神的人。 Yang kedua, 第二， orang yang bersungguh hati 一个真诚的人 adalah orang yang bersedia menerima teguran Tuhan. 是愿意接受神的。 Nah, kalau Baik. kita lihat, 如果我们看， dikatakan tadi pasal yang ke-16, 我们刚才在第16章看见， ayat yang ke-7, 就是在第7节， Tuhan mengutus Hanani 那个时候神差遣了一个叫做哈拿尼的人， untuk menegur Raja Asa. 然后去见亚撒王。 Tapi apa yang terjadi? 结果是怎么样呢？ Ayat yang ke-10 berkata demikian. 第10节是这么说的： Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. 亚撒因为怒恨先见，将他困在监里。那时亚撒也虐待一些人民。 Kemerosotan Asa yang pertama, 第一是亚撒的退步， dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. 他也再也没有依靠神。 Kemerosotan yang kedua terjadi, 第二个退步 yaitu Asa menolak teguran Tuhan. 就是亚撒拒绝神的， Bukan hanya Capek. dia menolak teguran Tuhan,
不单单是他拒绝神的责备， dia marah, 他也愤怒， bahkan memasukkan Hanani pelihat itu utusan Tuhan ke dalam penjara. 然后把哈拿尼这个先见把他给陷在监狱里。 Nah, ini orang-orang yang tidak bersungguh hati. 那弟兄姊妹，这些都是不真诚的人， Sudah salah ditegur namun tidak mau terima. 错了被责备，可是还是不要接 Marah, 受， berbuat lebih jauh. 反而做得更厉害。 Dia berbuat lebih jahat dengan memasukkan Hanani ke dalam penjara. 他犯的罪也是更加的恶，就是把哈拿尼陷在监里。 Nah, ini orang yang tidak sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. 那弟兄姊妹，这个是一个没有对神真诚的人。 Ya, kita semua bisa salah, amin. 我们每个人都会做错， Kalau kita salah, 但是如果我们错了， ditegur, 我们被责备了， harusnya kita berterima kasih 我们应该是 dan 感 kita 谢， bertobat kembali. 我们要悔改的， Jangan ditegur, 不要被责备之后， lalu marah 我们反而生 dan 气， melakukan hal yang lebih jahat. 反而做得更加的 Nah, 恶。 Tuhan tidak mau seperti itu. 神没有要我们这样子。 Ya. Nah, banyak orang Kristen ketika ditegur, 很多的基督徒当被责备的时候， bukannya bertobat, 他们没有悔改， malah tersinggung dan pindah gereja. 但是他们反而很生气，也不去教会了。 Oh, emang gereja hanya di sini doang? 教会只是在这个地方吗？ Kan banyak gereja lain. 我还有其他的教会去。 Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak bersungguh hati terhadap Tuhan. 所以弟兄姊妹，这些都是一个对神不真诚的人的象征。 Ada seorang jemaat yang kaya, 有一个很有钱的会众， tapi dia jatuh dalam dosa. 但是他犯罪了， Dia berzina dengan perempuan lain. 他跟另外的一个女人发生关系。 Ketika ditegur sama gembalanya, 当神的仆人责备他的时候， wah dia yang lebih marah. 哇，他更加的生气， Kan saya kasih duit banyak. 说我给你们这么多的钱， Saya kan kasih perpuluhan, kasih pemberian uang banyak sekali. 我又十一奉献，我有很多的奉献， Ngapain tegur-tegur saya? 为什么你们要这样子对我？ Wah, bukannya bertobat, saudara. 所以他没有悔改， Malah dia marah-marah. 反而他发脾气， Oh, dia pindah gereja. 他搬了其他的教会。 Nah, saudara, ini So, ciri-ciri orang yang tidak bersungguh terhadap Tuhan. 这些都是对神不忠诚的人的象征。 Ya, kalau kita ditegur, saudara, 那弟兄姊妹，如果我们被责备了， buka hati kita, 把心门打开， rendahkan hati 我 kita. 们谦卑下来， Ya, kita mengaku salah 我们认罪， dan kita mau bertobat meninggalkan dosa itu. 我们承认这个罪，我们离开它， Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. 我们要感谢主。 Kalau dia memakai komunitas kita, 如果他用我们的团队， dia memakai PKS kita, 如果他用我们的小组长， dia memakai PA atau gembala kita atau rekan-rekan sel kita 或者是区长，或者是我们小组的会员， untuk menegur dan membawa kita kembali kepada jalan yang benar. 然后提醒了我们，叫我们回到正确的路上。 Nah, itu berarti kita masih bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. 那弟兄姊妹，这个证明我们还是对神是真诚的。 Contoh dalam Alkitab kita lihat, 如果在圣经里面，我们看 ketika 另外的 Daud 一个， jatuh dalam dosa, 如果一个人陷到罪里， dia berzina, 他犯奸淫， dia membunuh suami dari yang wanita yang dia jinai, 然后他杀了这个女人的丈夫。 ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan, 当拿单先知对他说的时候， kemudian ketika Nathan menegur Daud, 当拿单责备大卫的时候， Daud akhirnya merendahkan diri 大卫谦卑下来， dan dia bertobat. 悔改， Dia menjadi orang yang bersedia ditegur oleh Tuhan. 他成为一个愿意被受责备的人。 Makanya Tuhan berkata dalam Alkitab, 所以在圣经里面，神说， Daud seorang yang berkenan di hati Allah. 大卫是一个蒙神所喜悦的人。 Daud sekalipun jatuh, 虽然大卫跌倒， dia tetap bersungguh-sungguh terhadap 但 Tuhan. 是他对神是认真的， Dia mau ditegur. 他愿意被责备。 Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Catherine Kuhlman. 有一个神的仆人叫 Catherine Coleman， Dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. 神大大的重用他， Kesembuhan dan mujizat yang luar biasa, yang aneh-aneh 有 terjadi. 医治，有神迹奇事，都是跟着他。 Bapak Ibu bisa baca buku tentang Catherine Kuhlman 你可以读他的书， ya, yang dikarang oleh Robert Liardon, 这个是 Robert Liardon 做的， terbit Metanoia dulu.
在是Metanoia 出版的， Itu begitu luar biasa. 它非常非常的特别。 Ketika saya baca, 当我读的时候， saya begitu kagum akan perbuatan Tuhan. 我对神的作为是那样子的羡慕。 Tuhan memakai Kathryn Kuhlman dengan begitu rupa, luar biasa. 神大大的重用了 Kathryn Kuhlman 这个人。 Saya bilang sama Tuhan, 然后我对主说 Tuhan saya juga rindu engkau pakai saya seperti Kathryn Kuhlman 主啊， engkau 我想 pakai. 你用我好像他一样。 Namun suatu hari saudara, 但是有一天， dia jatuh dalam dosa. 他陷在罪里了。 Dia menikah dengan seorang hamba Tuhan yang masih beristri, belum bercerai. 他跟一个神的仆人结婚，这个神的仆人还没有离婚，还是有妻子的人， Akhirnya pelayanannya hancur. 所以他的服饰就全部都破碎了。 Dia ditolak di tempat-tempat gereja lain. 在其他的教会，他被拒绝， Sampai akhirnya dia menyadari, 到最后他发现了， dia ditegur oleh Tuhan 神提醒他， bahwa dia melakukan dosa. 他犯了罪。 Kemudian dia akhirnya bertobat 后来他悔改 dan，dia berkata, 他这么说， saya lebih memilih Tuhan 他说我更要选择神， dan saya mau meninggalkan Tuhan. 我要离开那个男的。 Tuhan itu artinya pendeta yang dia nikahi itu. 那个男的就是他所结婚的那个男的， Dia bertobat sungguh-sungguh 他真心真意的悔改， dan akhirnya pelayanan Kathryn Kuhlman dipulihkan. 最后 Kathryn Kuhlman 的他的服饰再一次复兴， Dan mujizat-mujizatnya begitu lebih luar biasa. 他的神迹奇事更加的厉害。 Kenapa? 为什么呢？ Karena dia bersedia ditegur. 因为他愿意被责备， Dia masih punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. 他对神有一个真诚的心。 Setiap kita bisa jatuh. 弟兄姊妹，每一个人我们都会跌倒。 Kalau kita jatuh, 当我们跌倒的时候， Tuhan tegur, 神责备你， jangan keraskan hati kita. 不要硬着心肠。 Percayalah, 我们相信 Tuhan sanggup memulihkan pelayanan kita. 神能够恢复我们的服 Dia sanggup 饰， memulihkan hidup kita. 他也能够恢复我们的 Dan 生 dia 命， bisa memakai kita dengan luar biasa kembali. 他能够大大的在重用我们。 Itu yang kedua. 这个是第二， Nah, ciri yang ketiga yang terakhir, 这个是第三，也是最后的一个现象。 orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan, 一个人对神是真诚的， dia mencari pertolongan Tuhan. 他一定是寻找神的帮助。 Nah, kita lihat pasal yang ke-16, 第16章 ayat yang ke-12. 第12节， Dikatakan demikian, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. 亚撒作王39年，他脚下有病，而且甚重。病的时候没有求耶和华，只求医生。 Nah, kemerosotan yang pertama tadi, 刚才第一个退化， Asa tidak mengandalkan Tuhan. 亚撒没有依靠神。 Yang kedua, 第二， Asa tidak lagi menerima teguran Tuhan. 第二，亚撒不要接受神的责 Nah, 备。 yang ketiga, Tisan. dia tidak mencari pertolongan Tuhan. 亚撒不寻求神的帮助。 Ketika dia sakit, 当他有病了， ya tambah parah. 越来越重， Firman Tuhan berkata, 神的话语说的， dia tidak mencari pertolongan Tuhan, 他 tapi 没有求耶和华的帮助， mencari pertolongan tabib-tabib. 他所求的是医生。 Nah, apakah ini salah? 啊，弟兄姊妹，这个错吗？ Kalau kita sakit, kita nggak boleh ke dokter dong. 如果有病，我们当然找医生。 Nggak boleh mencari pertolongan dari obat-obat yang diberikan oleh dokter. 我们寻找的不是从医生给我们的药， Nggak begitu, saudara. 不是所说的刚才那样子。 Nah, tabib di sini 那在这里的意思， adalah tabib-tabib yang menggunakan mantra-mantra. 这里的医生是用一些的巫师巫咒， Dan dia menggunakan obat dari kekuatan gaib. 他的医生这个药也是从邪灵里的。 Ya, seperti kita bilang apa sekarang dukun lah. 如果现在我们说是巫师， Pengobatan alternatif tapi pakai kuasa gelap. 用其他的治疗方式，可是是巫师的方式。 Nah, itu yang Tuhan tidak mau. 那弟兄姊妹，这个是神不要的。
Boleh nggak pergi ke dokter? 可以去医生吗？ Boleh. 可以 Ya 去。 kan? Tapi ada yang bilang begini, kalau kamu ke dokter, 如果你去医生， itu tanda kamu tidak beriman. 就是证明你没有信心。 Ya nggak juga lah. 我们没有这样子说。 Ya, kalau kita pergi ke dokter, 如果我们去医生， bukan kita tidak beriman. 不是说我们就没有信心， Kita beriman, 我们的信心 Tuhan pakai dokter. 是神用这个医生医治。 Amin. 阿门。 Ya, jadi nggak apa-apa. Ya. 所以不要紧， Nah, sambil kita bergerak, ya, sampai kita mengalami kesembuhan ilahi. 包括我们一直的行动到我们属灵的医治。 Tapi pergi ke dokter dan minum obat nggak salah. 所以我们也可以去医生，也可以去吃药。 Tapi jangan berhenti pada itu. 我的意思不是只是停在那个地方， Kita mau mengalami yang lebih lagi, 而是我们要经历到更多， yaitu pengalaman kesembuhan dan mujizat secara ilahi. 就是从主来的、从神来的医治、痊愈。 Jadi jangan salah ya. 所以我们不要错误理 Kalau 解。 kita sakit boleh ke dokter, boleh dan harus. 我们生病了，我们可以去医生，也是一定要去医生。 Saya ingat satu cerita, 我有一个故事， ada seorang hamba Tuhan yang kena diabetes. 有一个神的仆人有糖尿病， Nah dia ini gembala sidang. 他是一个牧师， Nah papanya juga dulu pendeta. 以前他的爸爸也是牧师。 Nah papanya ini anti sama dokter sama obat. 那他的爸爸是非常抵挡医生跟药， Jadi kalau bagi mereka kalau pergi ke dokter dan minum obat itu tanda tidak beriman. 所以如果他们去医生或者是吃药，就是没有信心。 Jadi sekalipun dia tambah parah sakitnya, 虽然他已经病得很严重了， tetap tidak mau ke dokter. 还是不要去医生。 Dia percaya kesembuhan mujizat itu. 他相信这个神迹奇事， Ya Tuhan pasti menyembuhkan katanya. 神一定会医治他， Ada kesembuhan ilahi katanya. 有属灵的这个医治。 Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. 这个神的仆人，神大大的重 Dia 用者， keliling kota-kota di Indonesia. 他在印尼去了很多的城市， Tetap tidak mau makan obat. 也是不要吃药。 Sampai suatu hari 一直到有一天， kakinya harus diamputasi. 他的脚要给着， Dan dia kena stroke. 然后他这个偏瘫， Dia hanya bisa duduk di kursi roda 他只能够坐在 dan 这个 tidak bisa 轮椅 kemana-mana. 什么都做不了。 Nah kenapa? 为什么呢？ Nah, karena dia anti sama dokter dan obat. 因为他非常抵挡医生跟药物， Tuhan nggak mengajarkan demikian, saudara. 所以神也没有这样子的教我 Ada 们。 berbagai macam kesembuhan. 有很多的医治， Ada yang pakai dokter, 有的是因为医生， minum herbal, 有的是吃 atau 营养， kesembuhan ilahi secara langsung. 有的是神迹。 Kita percaya semua itu menyembuhkan, 我们相信这一切都能够医治我们， itu karena dari Tuhan. 这一切也是因为从神来的。 Tetap iman kita kepada Tuhan, 我们的信心 Ya. 是对神， bukan kepada dokter atau obat 我们的 tersebut. 信心不是因为医 Iman 生，也不 kita 是因为 kepada 药， sumbernya. 而是我们的信心是他的泉源。 Amin. 阿门。 Ya. Jadi kalau kita punya masalah, 那弟兄姊妹，如果我们有问题， jangan mencari pertolongan dari dukun. 不要去找巫师的帮助， Apapun masalah kita, 不管我们的状况是什么， seberat apapun, 也不管有多么的重， carilah pertolongan Tuhan. 我们要寻求神。 Ini ada satu kejadian, 那有一件事情发生， ada seorang ibu ini seorang pendoa syafaat. 有一个姊妹，她是代祷者， Wah dia luar biasa, 她祷告也是非常的特别， tapi sering utang. 但是常常欠钱， Utang sana, utang sini, 欠这边欠那边， nggak bisa bayar. 付不了， Ya akhirnya ya didatangin oleh debt collector, 最 segala 后 macem. 催债的来了， Wah nggak tenang hidupnya. 所以生活非常的不安， Dia nggak bisa bayar, 他还不清， dia bukan datang kepada Tuhan, 他没有找神， dia datang kepada dukun. 他现在找的是巫师。 Bayangkan saudara, 我们能够想象得到吗？ seorang pendoa syafaat 一个代祷者， mencari pertolongan bukan dari Tuhan, 他所找的帮助不是从 tapi 神， dari dukun. 而是从巫师。 Hancur hidupnya saudara. 弟兄姊妹，他的生命真的是破碎了。 Saudara, apapun kondisi kita,
弟兄姊妹，不管你的状况是如何， carilah pertolongan dari 我 Tuhan. 们的帮助要求神。 Tetapkan hati kita. 我们决定好， Kita harus bersungguh hati terhadap Tuhan. 我们对神的真 Percaya 诚， kepada 我 Tuhan. 们相信他， Dia pasti menolong kita. 他一定会帮助我们。 Saya mau cerita tentang kehidupan saya. 我想要讲关于 Waktu 我， saya pertama kali baru percaya kepada Tuhan. 当我刚开始信主的时候， Ya, kemudian saya masuk kuliah. 我大学， Nah, papa saya bilang begini sama saya. 我的爸爸对我这么说， Kalau benar-benar Tuhan kamu hidup, 他说：“如果真的你的神是活神， ya papa nggak akan biayai kamu kuliah. 他说我不会再给你钱上 Mau 学， minta sama Tuhan. 你求神。 Waduh, saudara, itu kan perlu uang yang banyak kan pas kuliah. 如果我们上大学的时候，我们知道我们需要一大笔经费， Nah, di saat itu 在那个时候， saya tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. 我相信神，我仰望神， Saya cari pertolongan Tuhan. 我求神的帮助。 Saya bilang, Tuhan tolong saya. 我说主啊，你帮助我， Tuhan buktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. 主我求你证明你自己是一个活的神， Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan 你是一个能够被信任的神， dan Engkau sanggup membiayai kuliah saya. 你也能够付清我的学费。 Singkat cerita saudara, 所以长话短说， saya bisa bayar uang kuliah saya. 我能够还清我的学费。 Kenapa? 为什么呢？ Karena pertolongan Tuhan. 因为神的帮助。 Nah, dari peristiwa ini saya ingin belajar, 也是从这件事情我学 kita 习 bisa 到， belajar 我们每一个人能 ya, 够学习 kalau 的。 kita bersungguh hati 如果我们真诚对神， dari awal, 从开始， Tuhan juga mau kita bersungguh hati 神也是照样的要 di 我们， akhir hidup 在 kita. 最后的时候也是真诚的， Maka kita akan melihat Tuhan dimuliakan. 所以我们能够看见神得到荣耀。 Bapak Ibu mau bersungguh hati terhadap Tuhan? 弟兄姊妹，你愿意真诚的对待神吗？ Tetapkanlah itu dalam hati kita. 我们把它放在我们的内心里， Sekali dan selamanya, 永永远远。 saya percaya kepada Tuhan. 我相信神， Saya tetap mengandalkan Tuhan. 我依靠他， Dan tidak akan pernah mencari pertolongan selain Tuhan. 我不会找其他的帮助除了我的神。 Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. 愿神祝福我们每个人。 Amin. 阿门。 Mari kita datang kepada 我 Tuhan. 们大家一起来到主的面前， Bapa kami datang kepada Engkau. 天父，我们来到你面 Kami 前 sudah，mendengar firman-Mu 我们 Tuhan. 听了你的话语， Bapa kalau kami jemaat-Mu punya masalah, 主，你的儿女们如果有问题， apapun masalahnya 不 Tuhan, 管是什么问题， kami tidak akan mencari pertolongan dari yang lain. 我们不会找其他的帮助， Kami tetap mengandalkan Engkau. 我们继续仰望你。 Kami tetap Tuhan sungguh-sungguh akan percaya kepada Engkau. 主，我们真真正正相信你， Kami akan mencari Engkau dengan sepenuh hati kami. 我们要全心全意的寻求你， Dan kami akan melihat pertolongan-Mu Tuhan nyata atas setiap 我们 kami. 能够看见你的帮助在我们的生命里面是现实的。 Kalau kami jatuh Tuhan, 我们跌倒的 kalau 时候， kami menyimpang dari jalan-Mu, 如果我们离开你的路， tegurlah kami 主， Bapa. 我求你责备我们， Tariklah kami kembali ke jalan yang benar 把我们 Tuhan. 再一次拉到你的路上， Biarlah kami berjalan di jalan-jalan yang telah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. 叫我们能够走在你叫我们走的路上。 Dan kami mau menyerahkan hati kami, hidup kami, 我们把我们的心、我们的生命交托给你， supaya Engkau menjaga hati kami 所 Tuhan. 以你来保护我们的心， Supaya kami tidak memiliki hati yang tidak melekat kepada Engkau. 所以我们拥有一个依赖着你的心， Kami mau hati kami melekat kepada Engkau 我们要依赖着你， sekarang dan sampai 从 selama-lamanya. 现在直到永永远远。 Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, kita mau Isung-sumay. terima berkat dari Tuhan. 我们 ya. 要从主那里得到祝 Mari 福， kita kedangkan tangan 把 kita. 我们的手举起来， Kita mau terima berkat dari Allah. 我们从主的祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa, 从天父来的祝 kasih 福， daripada Kristus Yesus Tuhan kita, 从耶稣的爱， dan persekutuan perlindungan dari Allah Roh Kudus 从圣灵来的同在， yang membuat hati kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan 令到我们的心真真正正的 sekarang 相 dan 信主， sampai selama-lamanya. 从现在直到永永远远。 Amin. 阿门。